Yo, aku Burn dan aku ada story kebangkitan lah minggu ni. Oleh in balik ke macam mana ni? Pep dan Klopp dikejutkan. Tuchel tunggu sejam dan Arteta makin merendah diri. Ada 5 game total aku nak cover, so tanpa lengahkan masa, jom kita review. Leicester lawan Arsenal. Arsenal memang tak pernah bosan weh. Semakin pantas melonjak kedudukan Liga 1 ketika tangga tercorot sebelah Newcastle. Now, Newcastle masih dekat situ tapi Arsenal dah panjat kedudukan kelima Liga. Trust the process lah katakan. Insiden paling menarik dan turning point game ni bagi aku world class save Ramsdale lah untuk menghalang free kick Maddison tu. Legend Peter Schmeichel pun puji bai walaupun anak dia Casper main tim lawan. Anak dia Casper geleng kepala tengok save Ramsdale tu. Mental weh. Tak cukup dia save sekali, Evans pun follow up, dia block juga. Banyaklah save dia selain dari ada Iheanacho punya save, daripada pemain-pemain gantian Lookman dengan Barnes. Pengkritik semua kecoh kata 30 juta pound tu melampau beli Ramsdale. Sekadar letak bench pilihan kedua belakang Leno bagai. Amik kau, dia jawab. Apa kau cakap? Bench? Sebab dia lah Arsenal sekarang unbeaten. 9 game semua pertandingan dan 7 game EPL. Ramsdale kena rasuk David Seaman aku rasa. 9 shots on target Leicester semua lantun balik dinding hijau Arsenal tu. Tapi tak adil lah kalau aku puji Ramsdale seorang je. Come on, Arsenal deserve weh 3 mata game ni. Dan nampak jelas lah, nyata. Gameplay Arteta terutamanya 20 minit pertama menjadikan 2 gol untuk meletakkan Arsenal di depan. High press, high line dari awal lagi menidakkan Leicester keluar dari kawasan sendiri. Bola kedua pun kebanyakan pemain Arsenal lagi pantas untuk menang perebutan. Leicester nampak ngantuk sikit awal-awal tu dan ternyata hilang fokus dan konsentrasi main depan penyokong sendiri. Impact Maddison jauh beza dari musim-musim lepas weh. Sampaikan Rodgers aku dengar terpaksa tunjuk video contoh macam mana game dia dulu semata-mata nak kembalikan keyakinan Maddison ni sebelum game. Ben White walaupun 2-3 kali bagi sepakan percuma luar kotak foul Maddison bagai, tapi ternyata dia pemain berbeza dari awal musim. Jauh lebih kebal dan yakin sebelah Gabriel. Sambil Lokonga aku tengok kontrol bahagian tengah di samping Thomas Partey dan rasa macam dia bukan sekadar pengganti Xhaka tapi merupakan masa depan Arsenal. Diorang berdua main peranan sangat penting lah. Pressing dan patahkan gerakan Leicester berkali-kali. Nuno Tavares beberapa kali aku tengok larian solo dengan dribbling yang mengelirukan lawan. Wow, kecerdikan dia main offside trap memerangkap lawan beberapa kali dan dia simpan Iheanacho tu dalam poket dia aku rasa sepanjang game. Kalau akulah Tierney, aku cuak weh. Maybe susah nak kembali dalam kesebelasan utama lepas tengok macam mana Tavares punya performance setakat ni. Delivery Saka dari belah kanan sekali lagi tak menghampakan bila gol pertama datang dari sepakan penjuru in-swinger yang disambut baik oleh Gabriel dengan glancing header ke arah far post untuk gol pertama Arsenal. Selang 13 minit je weh, tak tunggu lama giliran pemain dengan jolokan Croydon De Bruyne ambil kesempatan delivery Saka juga, tapi Leicester tak dapat clear bola jatuh dekat Smith Rowe. Rembat bola menewaskan Schmeichel ke sebelah kanan gawang Leicester untuk 2-0. Aku semakin faham kenapa dia dapat jolokan Croydon De Bruyne tu, sebab gameplay dia ibarat De Bruyne zaman muda-muda dululah. Namun selepas permulaan meyakinkan, mungkin fans Arsenal dah start risau lah. Lepas 20 minit tu kerana nampak perubahan sedikit, main compact untuk mempertahankan kelebihan 2-0 tu sampailah half time. High tempo tu diperlahankan sengaja untuk cuba hentikan momentum buat Leicester cari gol pertama diorang. Dekat sinilah aku rasa Leicester dah mula bina keyakinan untuk masuk lebih kerap ke dalam kawasan Arsenal dan memaksa kesilapan atau fouls dari player Arsenal secara tak langsung dibawa masuk ke aksi separuh masa kedua di mana Ramsdale terpaksa melakukan save demi save untuk menyelamatkan Arsenal dari dibolosi. Aku rasa Pickford tu boleh jadi backup dah lepas ni untuk England kalau Ramsdale kekalkan form macam ni. Di sinilah aku nampak Arteta smart sebab dia baca game, nampak perlukan seseorang pegang bola untuk Arsenal memastikan tak mudah bagi kawalan bola kembali kepada lawan. So dia buat apa? Dia masukkan Martin Odegaard dan ternyata pertukaran itu berfungsi lah walaupun ambil masa sikit, tapi aku rasa Leicester punya threat last 15-20 minutes semakin berkurangan dan makin susah dapat bola balik daripada pemain Arsenal dari segi turnovers. Johnny Evans boleh kata nasib baik masih atas padang, tak kena kad merah sebab foul last man ke atas Aubameyang tu selain insiden sebelum tu menghejut Ramsdale dari belakang. Kemasukan Harvey Barnes dan Ademola Lookman aku rasa ada membantulah dari segi speed, tapi bila Sumare banyak hilang bola, buat loose pass, agak sukar lah kau nak bina momentum kan. Lagi-lagi chances yang jatuh pada Vardy ke siapa-siapa dalam box Arsenal tu sama ada diselamatkan ataupun tersasar. Overall aku boleh cakap Arsenal bertahan dengan baik, terutamanya momen tekanan tinggi tengah-tengah game dan juga 15 minit terakhir untuk mengekalkan advantage 2-0 tu sampailah whistle pendamat dan sekaligus meneruskan mood kebangkitan dan membuktikan sekali lagi pengkritik mereka salah. Arsenal dah mula nampak komplit dari segi defensif dan attacking sebagai satu unit. Ramsdale dah main 8 kali dan masih belum merasa kekalahan dengan Arsenal aku rasa.
apa. Satu lagi stat menarik, Leicester 64% possession dan 16 shots, tapi stat paling penting adalah 0 goals. Tak ada penetration langsung. Okay, next, Newcastle lawan Chelsea dekat mana? Welcome to St. Reece James Park. First kali nak cakap, aku sendiri meramalkan kalah 3-1, tapi tak sangka perform sampah sampai tahap macam ni kan. Low block memanjang aku boleh terima lah sebab kau lawan European Champions, dan banyak talent yang luar biasa dalam tim Chelsea ni kan. Tapi bila kau dah kena sebiji ke 2 biji ke, apa guna kau low block lagi? Gamble je lah, press, push forward, try dapatkan gol. Dari kau duduk clear bola, lepas tu tak sampai beberapa saat, bola tu datang balik dekat box kau berkali-kali. Better kalah 4-0 ke 5-0 ke, tapi kau cuba. Baru kau boleh dabik dada kata aku dah try sedaya upaya. Nampak macam tim championship Newcastle main lawan Chelsea ni. Kena jujur tak ada komitmen, tak ada inisiatif. Jujur cakap, aku tunggu je manager baru masuk, cepat overhaul tim ni dengan beberapa pemain baru Januari transfer window nanti. Aku harap tak terlambat buat masa ni tak payah duk fikir nak pemain bertaraf dunia bagai UCL fikir macam mana dulu nak elak turun ke championship. Apa yang merisaukan aku, kita ada 10 lagi game sebelum Januari. 10 game pertama pun tak jumpa lagi kemenangan pertama. Aku cuma mengharap kemenangan dengan Norwich ke Burnley ke. Interim manager Jones pun dah mula akui muka baru tu wajib untuk mengubah nasib Newcastle. Dia bagi contoh Tuchel ganti Lampard awal musim, nampak ketara perubahan dari aspek bertahan Chelsea tu. Aku rasa satu risiko besar nak tunggu next international break baru nak lantik manager baru. Kena sekarang. Tahap risiko dia ibarat passing Newcastle yang tak ada hala tuju tu. Selection pun dah pelik. Ada Fabian Schär, Swiss International kat bench, Willock, Almiron, tapi tak guna langsung. Mount aku dengar demam, punca tak main, dan Kovacic pula hamstring injury. Masa training menyaksikan beberapa perubahan untuk Chelsea Homegrown talent Academy Chelsea sekali lagi menyelah. Reece James skor 2 kali untuk mematahkan low block Newcastle yang akhirnya mengaku kalah selepas 1 jam bertahan parking bus 2 tingkat sepanjang game. Aku tabik Chelsea maintain composure walaupun lama juga kena bersabar dan frust dengan corak permainan Newcastle yang awal-awal dah try buang masa bagai memalukan weh. Main home tapi kena buang masa. Sekadar mengharapkan draw, itu pun kalau ada luck. Off the ball, disiplin pemain-pemain Chelsea next level. Harapan Newcastle sekadar dalam serangan balas je. Dan awal-awal adalah nampak Fraser melepaskan diri, tapi cross dia lambat sikit. Punca Wilson tak dapat lakukan sentuhan dalam box. Threat utama Chelsea first half datang dari Hakim Ziyech. Itu pun aku kena banyak terima kasih kat dia sebab dia banyak miss chances dalam first half tu, termasuklah second half. Kalau tak mungkin dah 4 atau 5 gol. Bayangkan kalau Lukaku, Werner ke Mason Mount main. Turning point bagi aku adalah bila Tuchel buat double substitution. Ross Barkley, Ruben Loftus-Cheek, tak silap aku masuk. Tak sampai 60 saat lepas tu Chelsea dah skor gol pertama. Hasil dari hantaran sebelah kiri Hudson-Odoi menemui Reece James sebelah kanan, tak dikawal. Dan rebatan dia macam aku cakap minggu lepas mengalahkan striker macam peluru weh. Kalau suruh dia dengan Werner buat shooting test, aku rasa Reece James menang Movement pemain gantian Chelsea, Loftus-Cheek, yang membuka ruang sebenarnya untuk gol pertama Chelsea tu. Dan kalau kau tengok gol kedua pun angle sama, tapi impact dari individu sama juga. Loftus-Cheek punya try kena block, tapi Dalot dah dive ke sebelah kanan, bola jatuh dekat Reece James. Apa lagi, walaupun angle berbeza kali ini lebih central, gol terbuka, rembatan betul-betul ngam masuk tiang belah kanan tu untuk gol kedua Chelsea. Gol ketiga Chelsea muncul apabila Havertz dijatuhkan Dalot dalam kawasan penalti. Ada hati Dalot nak protes sebagai buat malu bro. VAR dah terang-terang tunjuk saksi tu bro. Jorginho memang tak miss walaupun ramai pengurus FPL mengharapkan dia bagi Reece James ambil penalti tu sebab nak completekan hat-trick. Masa tu aku ingat lagi kamera tunjuk director's box. Pemilik Newcastle Amanda Staveley dan suami dia Merdad muka bengkak weh. Aku rasa diorang terus telefon Pak Arab tu so buat masuk manager cepat baru. Apa-apa pun Chelsea kini 3 mata di depan. Thank you juga dekat City yang kalah dan Liverpool yang seri dekat Anfield. Reece James hero dengan gol kemenangan penalti Carabao hari tu, dan skrip sama kali ni meletakkan dia pemain Chelsea paling banyak terlibat dalam jaringan gol Chelsea dalam semua pertandingan setakat ni dengan 4 gol dan 3 assist. Liverpool 2, Brighton 2 dekat Anfield. Aku mula-mula duk fikir here we go again. Liverpool confirm pesta makan besar dekat Anfield, terutamanya lepas gol Mane tu kan. Tunggu Salah je nak skor, kasih point FPL captain aku bertambah. First time Mo Salah tak skor dalam 11 perlawanan. Tapi skrip berubah weh lepas gol kedua tu. Liverpool kini dalam perjalanan terbaik sejak 1989 sebab masih unbeaten dalam 24 perlawanan dalam semua pertandingan. Tapi aku rasa bukan inilah caranya Klopp nak meraihkan milestone tersebut. Main dekat Anfield leading 2-0, takkan expect seri berdasarkan momentum Liverpool setakat ni. And benda yang sepatutnya rutin hampir jadi battle nak survive dalam game. Brighton tunjuk start kebangkitan second half lawan Man City tu dekat Anfield kali ni dengan end product yang lebih baik. Brighton mungkin akan melihat try Bissouma kena tiang dan Alisson yang terpaksa save beberapa kali. Punca diorang tak curi 3 mata dekat Anfield. Lepas kemenangan 5-0 dekat Old Trafford minggu lepas, mungkin ada hangover sikit. Realitinya Klopp kehilangan 4 pemain tengah dan Naby Keita pun terpaksa meninggalkan game lepas 20 minit sebab masalah hamstring yang biasanya aku rasa akan ambil masa 2-3 minggu Aku ingat lagi Klopp ada cakap kan, Liverpool banyak terlepas peluang minggu lalu dan benda tu jadi lagi kali ni.
Bezanya, Brighton nampak macam mampu score anytime dalam game ni. Ternyata Brighton berhak pulang dengan satu mata sekurang-kurangnya. Diorang punya main elok sampai pemain ke-12. The Kop pun frust juga kan. Curtis Jones salah satu perubahan buat Liverpool kali ni, menggantikan Milner yang injured tempoh hari dalam game lawan Man United. Henderson dengan Salah yang berganding untuk gol terakhir dekat Old Trafford kali ni tukar peranan pula. Salah pula assist, cutback untuk larian Henderson ataupun Hendo. Time to perfection lah. Rembat gol pertama Liverpool hanya selepas 4 minit weh. Ini merupakan gol pertama Hendo dalam musim baru ni, EPL. Gol kedua Liverpool muncul dari cross Chamberlain yang ganti Naby Keita, melepasi kepala Shane Duffy yang tinggi lampai tu, ngam dekat kepala Mane berhadapan Sanchez dan mudah menewaskan Sanchez untuk gol kedua Liverpool. Mane hampir skor gol ketiga Liverpool tapi batal sebab VAR dah terang-terang nampak kena tangan dia dulu. Walaupun tengah leading, tanda-tanda Brighton nak skor tu dah ada bila Trossard dengan Solly March berganding untuk mencabar Alisson dari angle yang sukar, selain Bissouma yang ambil kesempatan Konate yang teragak-agak sedikit drive bola ke depan dan memaksa Alisson menolak bola ke tiang gol. Cucurella tu pun function dari sebelah kiri dengan crossing dia, tapi tandukan Mwepu agak sayang lah. Brighton terpaksa menunggu sampai minit ke-41 kali ni. March supply bola pada Mwepu betul-betul dekat luar kotak penalti. Satu try first timer style Ronaldinho weh. Melepasi Alisson yang positioning dia ke depan sedikit, terus ke top corner. Lawa gila gol pertama Brighton tu. Gol pertama Mwepu juga dalam saingan EPL. Second half Brighton bermula lebih garang dan bernasib baik jugalah gol Salah tu batal sebab offside. Kebanyakan aksi game tertumpu dalam kawasan Liverpool. Lallana pun memaksa save sekali lagi dari Alisson sampai Klopp tak senang duduk, suruh Trent datang tengok instruction dari staff kejurulatihan dia. Pertukaran Potter bawa masuk McAllister second half dah jadi macam tema je, ganti Bissouma kali ni dan ternyata membuahkan hasil gol penyamaan minit ke-65. Gerakan tu bermula dari pas Sanchez ke Cucurella, lepas tu Lallana yang beraksi 6 musim bersama Liverpool buat hantaran lawa gila kepada Trossard yang cut inside Robo dan melepaskan percubaan rendah menewaskan Alisson. Lepas tu kau nampak Brighton beria nak dapatkan gol kemenangan. Cucurella try save by Alisson, ada lagi Trossard score tapi offside ketika hantaran Mwepu dilepaskan. Satu benda pasal fans Liverpool kat Anfield aku respect, memang sporting. Tepuk untuk Lallana bila digantikan dan siap tunjuk penghormatan kepada persembahan Brighton dalam game ni. Ini adalah kali ketiga berturut-turut Brighton tanpa kalah lawan Liverpool di bawah kendalian Klopp. Dahsyat weh Graham Potter ni. Man of the match bagi aku adalah Trossard. Main false null bersorangan, tak ada Maupay kali ni. Tactical switch daripada Graham Potter menjadi dari minit pertama sampai habis dia function gila weh dengan 19 sprints. Semua benda dia kejar. 2 key passes juga dalam link up play dia sebagai forward. Apa-apa pun dari aspek Liverpool, aku rasa ini sekadar faktor tengah high je lah lepas kenduri dekat Old Trafford minggu lepas kan. Tak perlulah kita kritikal sangat pada mana-mana pemain Liverpool sebab next game UCL lawan Atletico pertengahan minggu ni boleh padam terus kehampaan seri tu dengan bergaya di lokasi yang sama kat Anfield. Brighton pula layan Newcastle lepas ni. Good luck lah tim aku lawan Brighton kalau perform lagi macam ni. Spurs 0, Man United 3. First kali aku nak cakap, setelah dikritik berminggu-minggu, akhirnya Man United pamerkan aksi yang harus dipuji dan dibanggakan. Ada yang dengki mungkin akan kata Spurs main hampir, punca Man United menang mudah, tapi aku melihat ini jawapan dari anak-anak buah Ole selepas mengharungi minggu yang penuh keperitan serta tekanan selepas dimalukan di laman sendiri. Kembali menjawab di laman Spurs. Siapa yang berani kutuk Ronaldo kata tak pressing, tunggu tap in lah bagai. Aku nak jemput korang tengok balik game ni, macam mana peranan dia cukup efektif bila dia kerap kali dapat bola. Aku dah semakin merasai tak ada Pogba dalam tim ni lagi bagus. Perbezaan paling ketara adalah bila kau bagi partner kepada CR7, lagi-lagi world class player macam Cavani sebelah dia, memang terbukti menjadi. Akhirnya Ole letak juga 2 striker yang aku rasa dah ramai cakap patut dari awal lagi kau buat. Ubah sikit je pun dah terus perform baik. Bruno nampak main peranan berbeza sedikit, lebih deep, kurang mementingkan diri sendiri, banyak melakukan hantaran-hantaran cari front tu. Ole punya substitution kali ni menjadi weh, masukkan Rashford, gantikan Ronaldo, skor. Memikirkan game Atalanta sebab Ronaldo nak kena rest sikit kan. Main 3-4-3 ke 3-4-1-2 lah yang aku rasa ternyata lebih berfungsi berbanding traditional 4-2-3-1 dia tu. Tiba-tiba kau rasa macam Ole in balik kan. Ini memang game Ole selama ni. Bila kau hilang kepercayaan kat dia, dia tarik balik, nampak? Tekanan sekarang tumpuan pada Nuno pula. Kalau kau rasa teruk kat Old Trafford minggu lepas, fans tak puas hati, minggu ni pun lebih kurang sama. Fans Spurs tak habis-habis boo. Pertukaran Nuno, masukkan Bergwijn, ganti Lucas Moura. Siap boo lagi Harry Kane bila dapat bola, dan boo paling teruk lepas whistle penamat game. Sambil tu ramai fans Spurs caw awal juga, macam fans Man United minggu lepas. Pattern Ole ni berterusan lah. Geng Ole out, kena bersabar. Aku rasa kalau kau nak tengok manager baru, sebab Rizak ni akan buat bot Man United terus berlengah. Aku rasa fikir balik kalah dengan Leicester, lepas tu bangkit balik lawan Atalanta, kalah dia teruk dengan Liverpool, lepas tu bangkit lagi lawan Spurs. Skrip ni kalau kau buat filem,
satu hari nanti pasal Ole. Aku rasa best gila weh. Ole selamat lagi lah untuk satu lagi minggu. Tak ada dah nama Conte ke Ten Hag ke Zidane ke buat sementara ni. Sabar je lah. Paling penting atas Arsenal balik goal difference. Sebab ramai fans Arsenal dah mula meraihkan duduk atas Man United kejap. Zaman aku tengok bola dulu, Sir Alex pernah pesan dekat Roy Keane, ni Tottenham je. Spurs dulu dikenali juga sebagai pasukan senang bolos dan boleh dijinakkan lah kalau kau bagi komitmen 100%. Nampaknya tak banyak beza lah dulu dan sekarang. Game ni simple je bagi aku. Dalam pada kita kutuk Ole bila tak menjadi, kita kena jantan juga mengakui perubahan Solskjaer antara faktor players dapat menyelah dalam game ni saja. Tapi tak dinafikan pemain-pemain atas padang yang selamatkan Ole minggu ni. Terutamanya siapa lagi? 1 goal 1 assist, Cristiano Ronaldo. Ada hati kau nak drop Mamat ni kan? Aku tengok banyak laporan dekat media apa semua. Kau nak drop dia bila dia mampu produce momen-momen macam dia buat dalam game ni. Menariknya CR7 ni 80 minit dia tak sentuh bola sekalipun. Kau bagi dia satu chance dalam kawasan penalti. Walaupun susah macam mana pun teknik nak score dari angle yang ketat. First timer volley pula ke far post. What a goal guys. Timing, accuracy, next level, world class. Tengok berkali-kali pun tak bosan weh. Hantaran lolos dia untuk assist gol kedua Cavani. Score tu perfect timing and wait bola untuk Cavani execute. Review jujur lah First half sampailah gol Ronaldo Man United nampak biasa je. Main serangan balas sampai ada satu momen tu nampak Bruno bagi arahan players buat pressing sebab Spurs banyak pegang bola. First half tekanan awal dari high press Spurs membuat fans semangat dan ada juga gol Romero dibatalkan kerana ada marginal offside sikit dan sama juga buat Man United yang tak banyak create chances kecuali try tandukan Cavani dari cross Bruno yang tersasar tak silap aku. Selain tu maybe boleh kata Spurs nampak lagi menguasai permainan dalam first half tu. Kelakar bila Shaw buat tackle rugby kat atas Lucas Moura dan tak puas hati pula. Dia pergi jumpa ref seolah-olah dia tak buat salah. Maguire pun kena cut foul luar kotak bagi free kick bahaya yang disia-siakan Lo Celso. Peluang terbaik pertengahan first half tu muncul dan Son aku rasa melepaskan diri. First touch dia cantik tapi tak dapat kontrol. Dia rembat melewati palang apabila one on one dengan De Gea. Fred pun sempat try cantik weh, tapi save by Hugo Lloris. Wan-Bissaka aku pening sikit sebab defensive game dia cun. Dia banyak cover larian pantas daripada Son dan buat block penting menghalang percubaan Son. Tapi bila dia bab attacking pula nampak confused bila dia dah semakin sampai ke kotak penalti. Dia macam tak ada final pass tu atau tak ada delivery sangat. Lepas tu startlah Ronaldo show. Start second half, dia ada satu lagi clinical finish dalam box tapi gol dibatalkan sebab offside. Sekali lagi, kali ni turn Man United pula. Gol kedua Man United muncul bila Oliver Skip lost ball. Bruno pick up square to Ronaldo yang feed Cavani one on one dengan Hugo Lloris. Inch perfect pass dari CR7 dan cool finishing dari Cavani untuk kedudukan 0-2. 5 minit before game tamat, Matic pula release Rashford yang menggantikan Ronaldo. Guna side foot menewaskan Hugo Lloris kali ketiga dalam perlawanan. Lepas tu kau dengar chanting, "We want Levy out." Berkumandang dekat stadium Tottenham Hotspur tu. Dan aku dengar dah ibarat macam Newcastle punya fans benci Mike Ashley je aku rasa. Cabaran sebenar Man United menanti minggu depan lawan City dekat Old Trafford bagi aku. Dan kalau main cara sama lawan Spurs ni, aku tak yakin diorang mampu kalahkan City. Hierarki Man United nampak gaya lagi beria nak selamatkan Ole dari menang title buat masa ni. Tapi kalau suruh bandingkan hierarki mana lagi teruk sekarang, Spurs ke Man United, aku kata Spurs lagi teruk sebab Daniel Levy dah banyak buat kesilapan. Contohnya memecat Pochettino dulu, investment yang tak masuk akal, kau 50 juta kau bayar untuk Romero sebagai contoh lah kan, pemain yang kira punca 2 gol Man United dan tak adjust lagi dengan kepantasan physicality EPL tu Romero. Squad Spurs juga nampak semakin nipis. Dari segi kualiti, kedudukan ke-8 Liga tu nampak macam sebati dengan Spurs ikut corak permainan diorang sekarang walaupun dikenali sebagai pasukan Big Six. Man United busuk-busuk pun ada juga momen inspirasi pemain bertaraf dunia. Tapi Spurs ada apa weh? Mereka nampak hamba bawah kendalian Mourinho dan lagi hamba sekarang bawah Nuno. Harry Kane tak ada semangat nak main bola dah aku tengok dan aku sebenarnya risau untuk form dia dengan England nanti. Stadium baru lawa diorang pun macam tak sesuai dengan gameplay Spurs sekarang. Spurs tak ada sebarang shot on target. Ini kali pertama home game Spurs sejak 2013 Disember tak silap aku lawan Liverpool ketika itu. Kali terakhir diorang tak ada shot on target dalam game dekat laman sendiri. Man of the match, of course, perlu aku cakap ke? CR7 Cristiano Ronaldo. Alright, last game, Man City 0, Crystal Palace 2. Etihad, kejutan paling besar weekend ni dekat Etihad geng. Game ke-6 di mana Man City gagal skor musim ni. Kira 1/3 daripada perlawanan mereka secara total musim ni tak skor sebarang gol. Agak aneh stat tu kalau dibandingkan musim-musim lepas, sama ada skor banyak atau langsung tak skor. Tapi kredit kena bagi dekat budak-budak Patrick Vieira ni lah, pengurus yang dikatakan pernah dikaitkan dengan job dekat Man City ni. Mungkin pengalaman dia dekat sana sebagai jurulatih remaja dulu dan bekas pemain bagi idea sikit lah untuk game plan yang paling sesuai untuk menewaskan Man City ni. 3 tahun lepas, aku rasa Palace buat benda sama dekat Etihad. Taktik mereka simple, menang perebutan bola dekat midfield sekali-sekala
dan lakukan serangan balas menggunakan kepantasan pemain-pemain mereka macam Zaha, Gallagher apa semua kan. Masalah utama aku tengok kalau game tak ikut plan City adalah terlalu kerap kau akan nampak City buat looping cross, terlalu rushing dalam ruangan sempit dengan tim lawan yang bermain compact. Itu selalu masalah City aku nampak lah. Jarang kau akan tengok tim Pep hilang composure atau kesabaran. Tapi ini salah satu contoh terbaik. Pep jadi macam tak senang duduk. Dia banyak komplain dekat ref, lepas tu dengan player-player dia sendiri. Zaha pun sengaja cek pasal 2-3 kali dengan player-player City buat diorang angin lah. Terutamanya dengan Ederson dengan Bernardo Silva. Lepas tu Laporte pula kena buang padang betul-betul sebelum penghujung first half. Laporte bagi aku adalah punca utama dari gol pertama lagi. Palace berjaya potong supply bola ke Rodri dan secara tak langsung buka ruang apabila sentuhan terlalu berat dari Laporte bagi peluang dekat Gallagher yang penuh bertenaga, lari clear sambil Zaha buat larian ke sebelah kiri menunggu hantaran, dan apabila menerima bola melakukan percubaan yang macam perlahan sikit, macam tak perfect lah dia punya rembatan tu, tapi dah cukup untuk menewaskan Ederson. Itu merupakan gol ke-50 Zaha dalam saingan utama buat Crystal Palace dan gol pertama City bolos di Etihad musim ini. Walaupun gol tu skor awal, City sebenarnya tak perlu panik lah, tapi sebaliknya yang berlaku sebab kau dah mula nampak macam mana Cancelo rembat dari mana-mana je, pump cross ke kawasan yang tak ada target man. Bernardo yang biasanya steady buat kesilapan hantaran luar kawasan, tak jumpa dia punya target. Phil Foden pun ada beberapa kali bagi bola kembali kepada lawan. First half cuma satu peluang City yang clear cut masa Rodri rembat terus ke Guyata tu. Namun lepas tu kau nampak Guyata ni pun mulalah time wasting bagai sampai fans tak puas hati. Tak silap aku start minit ke-25 dan cuma dilayangkan kad kuning dalam second half je untuk time wasting. Tu sebab Pep apa semua pengang kan. Insiden kad merah tu aku tak boleh nak defend Laporte lah sebab memang dah clear. Professional foul kita panggil. Tarik siap peluk Zaha sampai jatuh kot. Last man offense kan. Nampak sengaja dan dia tahu dia merupakan last man. Serta speed yang ada pada Zaha tu, kalau dia lepaskan memang confirm akan one on one dengan Ederson lah. So tak ada alasan. Kad merah yang nyata, yang jelas. Laporte ni kalau ingat 2 musim lalu memang ada dari masa ke semasa akan buat mistake-mistake macam ni. So kalau tanya aku, maybe patutnya Pep kekalkan 2 centre back yang berfungsi menangkan title untuk kau musim lalu. Dari awal musim lagi, iaitu Stones dan Diaz. Yes, Laporte perform masa Euro dan diberi peluang, tapi atas dasar kesilapan kau dalam game ni yang sangat besar dan cost Pep 3 poin, aku percaya Stones berhak kembali dalam kesebelasan utama. So memang itulah terpaksa Pep lakukan dalam game ni juga. Bila dah 10 man, terus masukkan Stones main back 3, Cancelo naik ke bahagian tengah, dan walaupun 10 pemain mereka masih mampu untuk menyerang, bola 45 meter dari Stones ke Foden tu buka ruang untuk dia cross kepada Jesus dekat far post dan berjaya skor. Namun sayang sebab Foden dah dikatakan offside pula masa melakukan hantaran tu. Kalau tak, dah seri dah 1-1 ketika itulah. Selain itu Jesus ada juga peluang sekali lagi dengan Jordan Ayew pun ada peluang, tapi banyak sasa. City masuk 20 minit terakhir masih yakin mampu cari gol penyamaan, namun bila dah commit terlalu ramai forward, serangan balas Crystal Palace semakin bahaya dengan speed Zaha. Sempat lagi tunggu Gallagher lari ke dalam box sebelum release dekat dia dengan masa yang banyak untuk melepaskan rembatan ke tiang belah kanan untuk menggegar Etihad buat kali kedua pada hujung game dan sekaligus meranapkan impian City untuk at least seri lah kan. Fan City walaupun bengang dengan time wasting ke taktik buang masa player-player Crystal Palace ni, tapi diorang kena aku jugalah. Crystal Palace berjaya buat game plan untuk buat City stress. Game ke-200 Pep sebagai pengurus Man City dalam saingan EPL berakhir dengan kekalahan dan banyak luahan tak puas hati kepada fourth official Anthony Taylor dekat touchline. Anthony Taylor ni memang dah jadi topik kan ni. Buat Patrick Vieira, kemenangan ini mengakhiri 4 perlawanan berturut-turut seri dalam EPL. Man of the match aku adalah Gallagher sebab kerja off the ball dia, defensive, attacking secara keseluruhan, dan Man City kini 5 poin ketinggalan belakang leader Chelsea dan akan bertandang ke Old Trafford untuk Manchester Derby minggu depan. Okay geng, settle recap Game Week 10 ni. Jangan lupa like, share, subscribe channel ni kalau korang enjoy konten yang aku buat ni. Raikan pendapat berbeza di ruangan komen. Agree to disagree macam biasa. Kalau tak setuju dengan komen orang lain, this is Baik TV.